Seterusnya bagi perkembangan dari Sabah langsung ke Kota Kinabalu bersama Rita Aloysius Malik. Antara fokus punca banjir di daerah Membakut dikenal pasti. Rita teruskan dengan perinciannya. Baik Zahira, hujan lebat di kawasan Ulu Bambangan serta pertembungan air sungai Membakut dan air laut pasang. Itu antara punca beberapa kampung di daerah Membakut dinaiki air khususnya Kampung Brunei dan Kampung Kayai. Memang lebat. Jadi punca ada ini ialah air daripada sebelah bukit, daripada sebelah hulu sana. Memang keadaan sungai kita di Membakut ni itu mengalir agak perlahan. Jadi bila perlahan dan air laut naik dan akan bertembung dan maka terjadilah banjir ini. Ibrahim yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD ditemui RTM di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kesenian Islam Membakut. Sementara itu, setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kesenian Islam Membakut menunjukkan tren meningkat. Seramai 73 penduduk ditempatkan di PPS ini meningkat seorang berbanding 72 orang tengah hari tadi. Penduduk terjejas daripada 24 keluarga dari Kampung Brunei dan Kampung Kayai. Berdasarkan maklumat Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, mangsa terdiri 17 lelaki dewasa, 22 wanita dewasa, 22 kanak-kanak lelaki dan 12 kanak-kanak perempuan. Mereka dipindahkan ke PPS ini sejak 4 petang semalam beberapa jam selepas daerah ini diisytihar sebagai kawasan bencana banjir oleh pegawai daerah. Ia susulan beberapa kawasan hotspot mula terjejas akibat banjir. Penduduk terjejas banjir yang berlindung di PPS Dewan Kesenian Islam Membakut disediakan makanan bermasak. Ia dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Membakut dibantu agensi di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Selain diagihkan makanan bermasak, kebajikan penduduk mangsa banjir ini juga tidak diabaikan. Pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan bagi meringankan beban mangsa. Semalam Yang Berhormat Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif iaitu Adun yang 31 Membakut telah membuat lawatan ke pusat ini dan kita pun dari soal makanan memang tidak ada masalah. Kita dibantu oleh Jabatan Kebajikan dan lain agensi lah. Kami ingin mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Arifin bin Haji Muhammad Arif di atas kesudian beliau meluangkan masa melawat kami yang dipindahkan ke pusat pemindahan banjir di sini. Dan terima kasih juga atas bantuan yang dihulurkan oleh Yang Berhormat. Dan setakat ini Alhamdulillah makanan malam dan sarapan pagi disediakan amat memuaskan hati pada mangsa-mangsa banjir yang berada di sini. Jabatan Kesihatan dan Jabatan Sukarelawan Malaysia turut menempatkan anggotanya di sini untuk memantau kesihatan dan mengawal keselamatan penduduk. Warga pendidik perlu bijak mengadaptasi teknologi digital. Ini kerana teknologi digital menjadikan bidang pendidikan lebih realistik, mudah serta jimat dari segi tenaga, masa dan kos. Ikuti perkongsian wartawan Gabriel Michaelstown sempena Hari Guru. Sejajar tema Hari Guru tahun ini, Guru Jauhari Digital, Aspirasi Negara Madani menggambarkan betapa pentingnya warga pendidik menguasai teknologi digital. Teknologi digital juga merupakan penghubung antara guru, pelajar, ibu bapa dan pihak berkepentingan dalam bidang pendidikan. Ia merupakan salah satu daripada 7 teras Kementerian Pendidikan Malaysia. Cara yang paling asas apabila guru itu merupakan mungkin generasi X yang berdepan dengan generasi Z, wajar untuk sekolah sama-sama membina satu ekosistem pendidikan yang berkolaborasi sesama guru. Ada guru baru, ada guru lama. Saling bekerjasama, insya-Allah, sebab objektif pendidikan sentiasa sama. Muhammad Amin yang juga guru di SMK Tan Sao Penampang berkata, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan turut memberi pengalaman baharu kepada guru dan murid. Daripada sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka sepenuhnya, kelas kini boleh dibuat secara maya.
ia dapat dilihat semasa negara dilanda pandemik COVID-19. Itulah generasi yang sekarang. Mesti kita tahu di mana ruang-ruang peluang yang ada untuk menggunakan gadget ini, digital ini, supaya objektif pendidikan tetap akan tercapai. Penggunaan teknologi digital menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik, lebih mudah dan lebih jimat, termasuk dari segi tenaga pengajar. Bagaimanapun, penggunaan teknologi digital juga berdepan kekangan tertentu, terutama dari segi logistik dan liputan internet. Malah guru-guru juga perlu lebih mahir daripada pelajar. KPM sentiasa menyediakan kursus-kursus yang bersesuaian untuk meningkatkan kefahaman profesionalism seorang guru yang berdepan dengan generasi baru ini. Selain memikul tanggungjawab melahirkan generasi berilmu, golongan pendidik juga berhadapan cabaran dalam membentuk generasi berakhlak mulia. Maka tidak hairanlah jasa guru dikenang sepanjang hayat. Selamat menyambut Hari Guru. Gabriel Michaelstown, RTM. Stadium Likas akan dinaik taraf segera sebagai persiapan Sabah menjadi tuan rumah SEA Youth Athletic Championship 2024. Sejumlah 12 juta ringgit diperuntukkan untuk kerja-kerja naik taraf itu yang perlu disiapkan dalam masa 3 bulan. Dan mudah-mudahan penaiktarafan dan semua kawan-kawan sukan yang memerlukan kejohanan ini dapat diadakan dengan sebaiknya. Kita akan dapat melaksanakan dengan cepat dan menepati syarat-syarat yang ditentukan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia dan Kesatuan Olahraga ASEAN, Southeast Asia, Dunia, IAAF. Datuk Elron menyatakan demikian dalam majlis pelancaran SEA Youth Athletic Championship 2024 dan sesi perjumpaan jurulatih sukan olahraga negeri Sabah di SICC. Kejohanan itu akan disertai 11 buah negara Asia antaranya Thailand, Filipina, Vietnam, Timor Leste, Indonesia, Brunei, Kemboja, Laos dan Myanmar. Seramai 600 atlet akan mengambil bahagian dalam kejohanan 5 hari itu yang akan berlangsung bermula 21 November hingga 25 November ini. Malaysia akan menghantar lebih 100 orang atlet dalam pelbagai acara. Remaja khususnya pelajar perempuan diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan janji-janji manis termasuk tawaran pekerjaan bergaji lumayan. Ia bagi mengelak mereka terjebak dalam kegiatan tidak sihat sehingga mendatangkan musibah. Jangan mudah terpengaruh, terutama sekali orang yang baru kita kenal. Maksudnya kita jangan mudah terpengaruh, mungkin akan disajikan dengan berbagai peluang pekerjaan. Kita tidak tahu adakah ini benar ataupun tidak. Datuk Mat Bali ditemui RTM selepas program Semarak Hari Belia peringkat daerah Sepitang di SMK Pengiran Omar. Baru-baru ini, 3 pelajar sekolah dari Ranau dilaporkan hilang sebelum dijumpai di Sandakan beberapa hari kemudian. Mereka bertiga dikatakan mengikuti seorang lelaki untuk mencari pekerjaan. Sementara itu, program Semarak Hari Belia ini antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada belia mengenai aktiviti kemasyarakatan dan kepimpinan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segar,